Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak tengok senarai 10 enjin terbaik di dunia pada tahun 2023. Biasalah banyak anugerah, biasanya kereta paling cantik, paling laju, paling power, EV paling laku, whatever. Tapi hari ini kita nak cerita tentang enjin yang terbaik pada tahun 2023. Tapi seperti biasa, sebelum kami bermula, pada anda luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mekanika, saya sudah dilihat dan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng, follow kami di semua media sosial di Instagram, TikTok dan juga Facebook. Terima kasih. Setiap tahun akan keluar anugerah enjin terbaik di dunia. Yang ini tahun 2023. Tapi macam mana cara dia orang pilih enjin-enjin yang bagus ni? Ada pelbagai kriteria yang ditetapkan. Dia tengok dari banyak sudut. Contohnya, dia tengok dari sudut power. Berapa bagus dia per liter, per horsepower. Berapa banyak torque dia. Berapa NVH dia. Enjin tu bising ke, bertukang ke, mesin jahit ke, dan juga kecekapan tenaga yang digunakan. Tak kisahlah sama ada tenaga elektrik ataupun daripada bahan api. Dan ini adalah senarai yang dikeluarkan oleh Watts Auto. Mungkin tak banyak benda ni ada dekat Malaysia, tapi untuk pengetahuan anda, inilah dia 10 kereta yang akan kita ceritakan. Okey. Watts Auto ni sebelum dia nak pilih yang 10 ni tadi, dia kena pilih banyak, mungkin beratus, mungkin beribu. Kemudian dia akan shortlistkan. Dia senarai pendekkan 32 jenis kereta dan daripada 32 tu dia pilih yang terbaik 13 enjin ICE iaitu enjin pembakaran dalaman, 10 daripada motor EV ataupun enjin EV, motor EV lah, dan juga 9 daripada kereta hybrid. Jadi 10 yang kami senaraikan ni, 1 sampai 10 tu dia bukanlah daripada paling baik kepada paling jahat. Dia sebenarnya kami susun mengikut abjad dan inilah dia. Apa benda yang putih-putih tu? Alah, lampu dalam malam. Tengah gelap je ni, aku seorang pula. Kenapa pula radio ni? Alah. Lampu gelap. Jalan gelap. Apa susah-susah? Gunalah Bosch LED Gigalight menerangi hidup anda. Weh, apa terang sangat ni? Aku nak pergi masjid pun susah. Yang pertama, kereta BMW M2 dengan enjin S58 6 cylinder turbo twin power. Berapa power dia? 453 horsepower yang bermaksud 151 horsepower bagi setiap liter. 151 horsepower per liter. Berapa torque dia? 550 Nm dan juga gearbox 8 speed ZF. Dia punya pecutan 0 ke 100 dalam masa 3.9 saat. Tapi kenapa dia pilih enjin ni? Okey, sebab teknologi yang dia ada pada enjin ni. Yang pertama, dia ada teknologi 3D printed cylinder head yang mana dia akan control coolant ke atas certain part yang masuk di bahagian cylinder head. Dia punya blok pembakaran tu dia pakai liner piston dengan low friction. Dia punya crankshaft dekat bawah tu dia pakai yang jenis ringan, lighten crankshaft. Ini memang biasa pada kereta-kereta performance. Jadi dia punya turbo tu jenis twin scroll dan juga dia punya cylinder head juga ada variable valve timing dan juga variable camshaft timing. Enjin ni memang canggih, complicated, tapi dia tahan, sebab itulah dia menang. Yang kedua, kereta Chevrolet Corvette ZOC. Biasalah, Amerika mestilah enjin besar, enjin V8 5.5 liter. Okey, memanglah kalau kita tengok Amerika ni bukanlah pandai sangat buat kereta, tapi bila dia buat sesuatu tu, dia suka yang berlebih-lebih besar. Bayangkan 5.5 liter ni, kalau anda nak tahu, ini adalah enjin NA, dan kalau anda nak tahu juga, ia adalah enjin NA yang terkuat di dunia. Berapa? 670 horsepower, bermaksud 122
horsepower per liter dan torque dia 624 Nm. Enjin ni memang kuat sebab dia NA, dia tidak ada turbo, tidak ada supercharge, tak ada sebarang force injection. Jarang kereta NA ada torque sekuat ini. Pecutan dia dari 0 ke 100 dalam masa 2.6 saat sahaja. Macam mana negara yang tak berapa pandai buat kereta ni tapi boleh buat enjin yang bagus? Sebab engineering. Jadi dalam enjin Z06 ni dia ada crankshaft yang lighten, crankshaft yang ringan. Lepas tu dia pakai conrod dia tu titanium. Lepas tu dia punya piston tu aluminium forged. Dia punya valve titanium yang dibalut dengan sodium. Jadi barang-barang yang tahan, yang kuat macam ni memang mahal. Sebab itu Chevrolet ni pun mahal sangat. Even dekat US. Yang ketiga, Amerika lagi. Dodge Hornet RT. Kereta ni enjin dia apa? Enjin dia kecil je. 1.3 liter single overhead camshaft. Woi, macam mana boleh jadi enjin yang paling bagus? Sebab teknologi. Enjin ni 1.3 turbo 4 silinder tapi dia gabungkan dengan plug-in hybrid electric vehicle PHEV. Jadi enjin ni bukanlah Dodge yang buat 100%. Dia buat dalam grup dia. Seperti yang anda tahu, Dodge sekarang berada dalam Stellantis Group. Jadi dalam projek Stellantis Global Small Engine ni terlahirlah enjin 1.3 ni. Jadi enjin yang sama dipakaikan pada Alfa Romeo Tonale. Sama juga dengan kereta Italy. Enjin 1.3, 4 silinder, 175 horsepower, front wheel drive. Jadi, walaupun enjin tu cuma 175 horsepower, dia digandingkan dengan electric motor. Electric motor tu letak dekat belakang. Electric motor itu sahaja ada 121 horsepower dan 249 Nm of torque yang diletak dekat roda belakang. Jadi, total output power dia ialah 288 horsepower dan 519 Nm of torque. Pecutan dia 0 ke 100 dalam masa 5.6 saat saja dan dah lah laju power. Tapi bila kita pakai mode EV dia saja, EV tu sendiri boleh jalan sampai 51 km. Weh, jauh juga tu. Dan kalau kita pakai minyak dia, catatan yang paling jimat dia pernah catat ialah 18.8 km per liter. Ui, jimat dah macam Azia dah tu. Yang keempat ialah Ford MLM, iaitu Ford Mustang Dark Horse. Enjin dia apa? 5.0 liter V8 NA. Yang ini bukan enjin 2.3 liter yang pergi tukar body part, logo, Brembo apa semua tu. Bukan. Yang itu bukan Ford Mustang. Itu kita panggil Ford timbang kilo. Jadi, ini adalah enjin 5 liter atau enjin yang paling jahat yang pernah Ford buat. Bayangkan 500 horsepower, bermaksud 99 horsepower bagi setiap liter dan torque dia 567 Nm of torque. Sama, ini adalah enjin NA. Tapi semua komponen kepala silinder dia, blok dia semua diperbuat daripada aluminium dengan compression ratio 12:1. Ada dua pilihan transmisi untuk Ford MLM. Ada dua pilihan transmisi untuk Ford Mustang ini, iaitu manual yang dibuat oleh Tremec 6 speed dan juga auto 10 speed. Dia ada dua throttle body dan juga pecutannya 0 ke 100 dalam masa 4 saat. Dia laju 4 saat tapi belum tentu dia jalan lurus sebab dia Ford. Kadang-kadang dia kedek masuk longkang. Yang kelima, Honda Accord Hybrid. Okey, enjin dia ialah enjin 2 liter 4 silinder hybrid electric vehicle. Dia samalah dengan enjin kita punya CV, HEV tu dan juga CR-V hybrid yang paling baru. Jadi enjin ni adalah enjin kitaran Atkinson dengan DOHC, Dual Overhead Camshaft, Direct Injection. Dia ada motor elektrik yang baru menggantikan model hybrid yang sebelumnya. Jadi pertambahan sebanyak 20 Nm berbanding model sebelumnya. Total output power dia ialah 204 horsepower dan total torque dia ialah 335 Nm of torque. Walaupun horsepower dia tidak berapa tinggi on paper, tapi sebab motor elektrik yang bagus, dia bagi torque pada RPM bawah, membolehkan dia pecut 0 to 100 dalam masa 6.6 saat saja. Jadi kalau tengok 6.6 saat memanglah macam tak rendah sangat, macam tak laju sangat, tapi kena ingat
Honda Accord adalah kereta passenger, kereta family car. Dan yang diutamakan ialah penjimatan bahan api. Berapa penggunaan dia? 21.7 km per liter. Dan juga enjin ini lagi bersih berbanding yang sebelumnya. 24% kurang keluaran karbon dioksida. Dah lah laju, jimat minyak, bersih. Belilah! Tapi tak boleh nak beli sebab kat Malaysia, Honda Accord yang baru sudah tidak dijual lagi. Yang keenam, Hyundai Ioniq 6 EV. Jadi ini adalah barisan baru kereta elektrik daripada Hyundai. Dia menggunakan platform eGMP yang bermaksud kereta-kereta moden baru elektrik dengan platform 800 volt. Kecanggihan ini menyebabkan dia menang dalam anugerah Watts Auto ini, termasuk dalam senarai. Bayangkan kebanyakan kereta elektrik hari ini masih menggunakan platform 400 volt yang mana untuk charge dia tu lamalah sikit. Tapi dalam Hyundai Ioniq 6 EV ni untuk charge 10-80% dia cuma mengambil masa 18 minit saja. Lepas tu, dia ada sistem penyejukan atau pemanasan bateri yang sangat-sangat bijak. Contohnya, kalau kita nak pergi charge, katakan kita daripada KL nak pergi Penang, kita nak charge dekat mana? Dekat Bukit Beruntung ke, dekat Tapah ke? Bila kita masuk je lokasi dekat dalam map, dalam kereta tu, dia akan kira, dia akan kalkulate sebelum sampai je dekat destinasi nak mengecas tu, dia dah sejukkan atau panaskan bateri tu. Jadi dalam teknologi kereta elektrik, efisiensi mengecas bergantung pada suhu. Itu sangat sensitif. Itu anda kena tahu. Selain daripada itu, kereta ni walaupun bentuk dia pelik, dia mempunyai coefficient of drag yang sangat bagus, iaitu 0.22 saja. Yang mana dia punya mode sport tadi, dia boleh berubah. Okey. Selalunya kereta kalau jimat minyak lah. Laju lah. Elektrik lah. Long range lah. Tapi disebabkan kereta ni canggih, dia boleh configure pelbagai setting. Contohnya bila kita masuk dekat mode sport, dia boleh dapat 320 horsepower dan juga torque 605 Nm. Itu dah level-level AMG tau. Yang ketujuh, Lucid Air, iaitu pembuat kereta elektrik mewah daripada Amerika Syarikat. Ya. Kereta EV lagi. Jadi, ini adalah sebab kenapa dia menang. Sebab inovasi motor elektrik moden yang ada pada Lucid. Dia pakai gear differential yang kecil, yang compact. Dia punya motor elektrik itu pakai wire tembaga yang dibuat secara full automatic. Sebenarnya nak buat motor elektrik ni agak complicated. Biasanya dia handmade, tapi dia buat full automatic pakai mesin. Kemudian dia ada motor elektrik dengan sistem cooling yang canggih. Dia pakai cooling system untuk sejukkan dia punya motor elektrik. Okey, dia pakai dua sistem motor. Dia boleh buat bermacam-macam spek. Contohnya, dia boleh buat daripada serendah 430 horsepower sehingga 1050 horsepower. Kalau kita tengok dia punya model Air Touring tu 620 horsepower dan 1200 Nm of torque. Dan varian long range dia boleh jalan sampai 830 km. Nampak? Dia boleh jadi model yang sports car atau dia boleh jadi model yang long range. Maksudnya dia boleh jadi taxi lah macam tu. Jadi Grab. Yang ke-8, Mercedes-Benz AMG C43 C43. Ini dia pakai enjin yang semua orang tahu, 2 liter 4 silinder turbo. Ini adalah enjin turbo 2 liter paling berkuasa dalam dunia untuk versi production. Berapa? 402 horsepower. Itu bermaksud 201 horsepower bagi setiap liter. Memang gila. Turbo dia pakai turbo dengan sistem 48 volt. Macam mana sistem F1? Macam itulah dia pakai. Jadi dengan sistem begini tidak ada lagi masalah turbo lag. Dan juga enjin ini kalau dekat low RPM kita tak merembat macam syaitanir rajim, insya-Allah dia jimat minyak. Dia boleh dapat 11 km per liter. Weh, kuat lah untuk kereta 400 power kot. Yang ke-9, Nissan Ariya E-Force 40 RCE. Tengok cara dia eja tu. Nissan Ariya E-Force ini adalah kereta EV Nissan second generation selepas Nissan Leaf. Sebenarnya Nissan ni memang terror. Dulu lagi dia dah buat kereta full EV.
Dulu lagi, sebelum Tesla keluar, dia dah keluar. Jadi, model baru ni dia ada dua saiz bateri. 65 kW dan juga 90 kW. Dia ada all-wheel drive biasa dan juga all-wheel drive performance. Apa beza dia? Jadi dalam kereta elektrik ni, banyak fokus orang tidak sama. Setiap fokus syarikat tu dia tak sama. Sama ada dia nak buat sports ke, nak buat laju ke, nak buat jimat minyak. Jimat minyak lagi. Nak buat long range ke. Tapi dalam kes Nissan, dia nak buat sebuah EV yang balance, yang seimbang. E maksud dia elektrik, Force maksud dia four-wheel drive. Jadi dia lebih kurang sistem yang sama dengan Alteza ETS, sistem yang dia dah pakai lama dulu, zaman Zafiro, zaman Skyline, zaman Nissan GT-R. Jadi dia dah belajar kat situ macam mana nak buat torque distribution untuk 4 tayar. Jadi e-Force ni akan kawal chassis kereta tu untuk dapatkan stability pada straight line dan juga stability steering. Ini memang susah nak dibuat pada kereta EV sebab kereta EV ni banyak artificial. Dia sangat fake kalau kita memandu dia. Jadi untuk buat benda-benda ni perlu ada teknologi-teknologi yang belakang-belakang. Jadi bila dia dah buat enjin yang bagus, sistem four-wheel drive yang bagus, Nissan belajar. Bila kita bawa kereta ni, bawa macam setan pun, dia akan bagi torque split yang sekata pada setiap roda. Dia boleh bahagikan torque kereta tu sama ada 50-50 ataupun 100% sama ada untuk tayar belakang atau tayar depan saja. Lepas tu, dia punya sistem braking dia sendiri, sistem brake regen dia tu, dia memang tune untuk setiap tayar. Bukan dua tayar, bukan depan saja belakang saja. Setiap tayar. Jadi dia akan mengurangkan motion sickness kepada orang yang memandu. Tak adalah rasa macam orang tak pandai bawa kereta elektrik. Yang ke-10, Toyota Prius Prime PHEV. Toyota ni memang king kalau dia buat hybrid. Dia dah buat dah berpuluh-puluh tahun. Jadi dia akan buat yang terbaik. Tidak mustahil lah dia boleh masuk dalam senarai enjin yang paling baik pada 2023. Okey. Hybrid Toyota ni dia gunakan enjin 2 liter petrol 2000cc DOHC. Enjin tu ada 150 horsepower tapi dia sambungkan dengan satu motor elektrik 161 horsepower dan juga bateri 13.6 kWh. Dulu hybrid Toyota ni dia tidak boleh plug in sebab bateri dia kecil. Sekarang bateri dia dah besar, dia boleh jalan dengan mode EV saja. Jadi total output untuk enjin dan juga motor elektrik tadi ialah 220 horsepower. Percotan dia 0 to 100 dalam masa 6.6 saat sahaja. Prius 6.6. Oh, memang laju. Memang laju. Considering kereta tu memang kereta armor, kereta hybrid. Jadi dengan hybrid yang termaju di pasaran, enjin dan motor elektrik ni, dia buat distribution weight. Maksudnya, daripada awal lagi kereta tu nak dibuat, engineer tu dah fikir bateri nak letak sini, motor dekat sini, enjin dekat sini, tangki minyak dekat sini. Dia distributekan semua komponen-komponen ni menjadikan kereta tu sangat seimbang dari setiap sudut. Dan hasilnya penggunaan minyak yang sangat ekonomikal. 20 km per liter. Dalam mode EV dia pula, dia boleh jalan sehingga 40 km. Kemudian, dia ada solar panel yang membekalkan kuasa pada sistem aircon kereta. Jadi, dia tak pakailah bateri kereta tu. Boleh tidur dalam kereta. Boleh camping dalam kereta. Okey, itulah tadi senarai 10 buah enjin ataupun motor elektrik ataupun kereta terbaik yang dihasilkan pada tahun 2023. Itu adalah senarai global, senarai dunia. Kalau kita tengok balik, memang enjin-enjinnya kompleks, rumit yang mengutamakan power. Kalau kat Malaysia, tuan-tuan, kita tak peduli tentang enjin-enjin ni. Kita tak peduli, kita tak tengok dia canggih ke, terbaik di dunia ke. Sebab kita beli kereta loan lama, tuan-tuan, 9 tahun. Jadi tak perlu power apa semua ni kita tak tengok. Kita tengok dia boleh tahan tak sampai 500 km. Boleh tahan sampai 1,000,000 km tak. Canggih ke enjin tu tak penting. Yang penting jimat minyak tak? Tahan lasak tak? Ini yang diutamakan pada majoriti pembeli dekat negara dunia ketiga macam kita lah, negara Asia Tenggara semua ni. Jadi tak hairanlah enjin-enjin daripada pembuat kereta Jepun, Toyota, Honda, Mitsubishi, Subaru, Isuzu semua ni menguasai pasaran dekat sebelah sini. Kena tengok dunia lah. Tak sama. US tak sama. Europe tak sama. Asia Tenggara tak sama. Macam tu lah. Kena faham bab tu dulu. Okey? Itu saja video kita pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang berjaya menonton sehingga habis. Dan kepada anda yang rasa video ini bermanfaat, mungkin boleh share dekat grup family, grup skandal. Jangan lupa
subscribe dan juga tekan lonceng. Terima kasih.